Salam sejahtera, saya Cikgu Lo. Hari ini Cikgu akan berbincang dengan anda Bahasa Melayu Kertas 2 SPM KSSM. Topik perbincangan kita hari ini adalah tentang morfologi dan sintaksis. Soalan morfologi dan soalan sintaksis terdapat pada bahagian A, kertas 2 BM-SPM. Bahagian A ini adalah tentang sistem dan aplikasi bahasa. Jadi, bahagian A akan menguji anda tentang morfologi yang terdapat pada soalan 1. Manakala soalan 2 akan menguji anda tentang soalan sintaksis. Jadi, hari ini cikgu akan bincang dengan anda soalan tentang morfologi dan soalan tentang sintaksis. Baiklah, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang soalan morfologi, biarlah sekarang cikgu berikan anda satu perkataan. Apakah perkataan tersebut? Ya, perkataan ini ialah antarabangsa. Antarabangsa. Adakah anda faham maksud antarabangsa? Tetapi, cikgu tidak perlu anda beritahu cikgu tentang definisinya. Apa yang ingin ditanyakan oleh cikgu? Sila dengar arahan dengan betul-betul, murid-murid. Arahan cikgu ialah sila carikan, sila binakan perkataan lain. Perkataan lain yang boleh anda peroleh daripada istilah tersebut. Sila carikan perkataan lain yang boleh anda peroleh daripada istilah antarabangsa. Anda boleh fikirkan, anda boleh carikan, anda boleh binakan, anda boleh dapatkan istilah lain yang boleh anda peroleh daripada istilah antarabangsa ini. Anda diberikan seminit untuk fikirkannya, untuk carikannya, untuk dapatkannya. Kita mula ya. Baiklah, mari kita mula. Yang pertama, apakah perkataan pertama yang boleh anda carikan daripada istilah ini? Ya, sememangnya antara. Adakah anda betul? Kita beralih ke yang kedua. Istilah yang kedua, ya, bangsa. Bangsa. Adakah anda betul juga? Tanya kalau anda betul. Kita lihat kepada perkataan yang ketiga. Apakah perkataan yang ketiga yang dapat anda carikan daripada istilah ini? Ya, aban. Adakah anda betul di sini? Aban. Okey, lepas tu kita lihat yang keempat. Istilah yang keempat. Antan. Adakah anda betul juga? Istilah antan. Bolehkah anda carikan daripada istilah ini? Seterusnya, angsa. Adakah anda dapat cari juga? Tanya kalau anda dapat. Perkataan ini boleh anda dapatkan daripada istilah antarabangsa. Seterusnya, saran. Adakah anda betul juga? Dan seterusnya lagi, rata. R-A-T-A. Nampak tak? Daripada perkataan antarabangsa, kita boleh carikan perkataan rata. Seterusnya, santan. Adakah anda betul? Santan di sini. Nampak tak? Okey, seterusnya, patah. Dan akhir sekali adalah aran. Aran. Nampak tak istilah tersebut? Sekiranya anda betul kesemuanya, tanya. Tanya untuk anda. Permainan ini, kaedah ini
cikgu menamakannya sebagai cakaya. Apa yang dimasukkan dengan cakaya? Cari kata. Cari kata, kata apa di sini? Carikan kata yang diminta. Kata yang diminta daripada arahan soalan. Lepas tu, kamu perlu binakan ayat daripada kata yang anda carikan. Ini yang dimasukkan dengan cakaya. Mengapa cikgu nak sentuh tentang cakaya di sini? Sebab cikgu nak gunakan kaedah cakaya ini dengan morfologi anda. Cikgu berikan satu contoh lain lagi ya. Sekarang kita beralih pula kepada contoh yang kedua. Contoh kedua, cikgu akan berikan kata majmuk. Kata majmuk. Tapi sebelum kita mula menjawabnya atau mencari kata yang diminta, murid-murid sila berikan tumpuan. Dan baca arahan yang diberikan dengan teliti. Murid-murid, anda perlu kenal pasti apakah kehendak soalan di sini. Apakah keperluan soalan di sini. Jadi, kita mulakan dengan arahan terlebih dahulu. Arahannya di sini berbunyi sila. Sila cari. Sila cari apa di sini? Sila cari 3 kata kerja. Okey, 3 kata kerja daripada kata majmuk yang disenaraikan. Okey, jadi di sini kata majmuk apa di sini? Kita lihat, kita rujuk balik di sini. Kata majmuk yang diberikan adalah landak gergasi. Landak gergasi. Jadi, daripada istilah yang diberikan, jadi tugasan kamu, arahan yang diberikan, kehendak soalannya, keperluan soalannya adalah anda perlu carikan 3 kata kerja saja. 3 kata kerja. Bukannya kata nama, bukannya kata adjektif, bukannya kata tugas dan sebagainya. Anda hanya perlu carikan 3 kata kerja daripada kata majmuk yang diberikan. Jadi, murid-murid, sila fikirkan, sila carikan, sila dapatkan apakah perkataan lain yang bersifat kata kerja yang boleh kita carikan daripada kata majmuk yang disenaraikan ini. Murid-murid, sila fikirkannya. Baiklah, kita teruskan dengan istilah yang kedua, iaitu yang diberikan oleh cikgu tadi, landak gergasi. Kata majmuk yang diberikan, apakah kata kerja? Seperti yang diminta oleh soalan tadi, soalan di sini dia minta anda nyatakan 3 kata kerja yang boleh anda carikan daripada kata majmuk tersebut. Jadi, dapatkah anda carikan untuk kata kerjanya? Ya. Marilah kita bincangkan kata kerja yang boleh kita peroleh daripada landak gergasi. Kita lihat istilah yang pertama, iaitu kata kerja yang pertama, daki. Daki. Adakah anda dapat carikan perkataan daki di sini, iaitu kata kerja yang dicarikan daripada istilah tersebut. Daki. Adakah anda betul? Seterusnya, kita lihat istilah yang kedua, gerak. Gerak. Adakah anda betul juga untuk istilah gerak, kata kerja yang kedua daripada kata majmuk ini. Seterusnya, kita lihat yang ketiga. Kata kerja yang ketiga yang boleh kita peroleh daripada landak gergasi. Apa dia? Ya, gali. Gali di sini. G-A-L-I. Adalah anda dapat kesan istilah ini, kata kerja ini daripada perkataan yang diberikan. Adakah anda betul? Jika betul, syabas untuk anda. Dan seterusnya, kita lihat istilah yang keempat. Kata kerja yang boleh anda dapat daripada landak gergasi. Apa dia? 4. Lari. Adakah anda dapat kesan atau tidak untuk istilah lari di sini? Yang kelima, reka. Reka di sini. Okay, reka kata kerja yang kelima. Okay, kata kerja yang kelima di sini daripada kata majmuk tersebut.
kita teruskan ya. Istilah yang keenam, kata kerja yang keenam yang dapat anda carikan, iaitu galas. Galas. Adakah anda dapat carikan? Dan seterusnya yang akhir sekali adalah kanda. Kanda di sini, adakah anda berjaya menulisannya? Daripada semua kata kerja yang dicarikan, iaitu 7 di sini, 7 kata kerja yang anda carikan, kamu hanya perlu nyatakan, pilih 3 saja, 3 kata kerja yang kamu rasakan, kamu lebih yakin, kamu faham istilah tersebut, dan seterusnya, kamu perlu binakan ayat untuk kata kerja yang dipilih. Jadi, sekarang, mana kata kerja yang anda ingin pilih, yang ingin anda pilih sekarang? Okay, cikgu pilih kata kerja yang lebih senang, yang lebih mudah untuk difahami. Yang pertama, cikgu pilihkan daki. Adakah anda faham tentang daki? Kita lihat ya. Daki. Inilah contoh ayat yang cikgu bina untuk kata kerja daki. Bukit Fraser akan saya daki setiap hari untuk menurunkan berat badan. Nampak tak? Perkataan yang cikgu pilih iaitu untuk daki ni, dalam ayat tersebut, ayat yang dibina ni, cikgu akan gariskan. Cikgu akan gariskan untuk menunjukkan bahawa inilah contoh ayat yang anda bina berdasarkan kata kerja yang dipilih. Dan untuk daki, seperti setiap maklum, daki ini ialah kata kerja kan, dan daki adalah kata kerja dasar. Apa yang dimaksudkan dengan dasar? Kata kerja dasar maksudnya kata kerja ni belum lagi menerima apa-apa imbuhan. Sama ada imbuhan awalan, sama ada imbuhan akhiran, sama ada imbuhan apitan dan sebagainya. Jadi biasanya untuk kata kerja dasar, anda digalakkan menggunakan dua kaedah. Dua kaedah untuk membina ayat tersebut. Yang pertama, cikgu galakkan anda gunakan ayat pasif. Kita gunakan ayat pasif untuk membina ayat tersebut. Seperti yang cikgu buat sekarang. Untuk ayat tersebut, inilah contoh untuk ayat pasif. Dan biasanya untuk ayat pasif, subjek yang digunakan adalah kata ganti nama diri pertama dan kedua sahaja. Sebab kata ganti nama diri yang ketiga, kita tak boleh gunakan kata kerja dasar dalam ayatnya. Untuk kata ganti nama diri yang ketiga, kita perlu berikan imbuhan di dan oleh. Okay, yang diikuti dengan oleh untuk kata kerjanya. Jadi, untuk membina kata kerja dasar, untuk membina ayat untuk kata kerja dasar, semestinya kita perlu gunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua untuk ayat tersebut. Jadi, untuk ayat yang pertama, cikgu gunakan kata ganti nama diri yang pertama. Sekarang, kita beralih kepada yang kedua, kata kerja yang kedua. Apa kata kerja yang kedua yang dipilih? Ya, cikgu pilih reka. Reka. Dan sekarang untuk ayat ini, cikgu masih lagi gunakan ayat pasif. Tapi sekarang cikgu gunakan kata ganti nama diri yang kedua. Yang berbunyi, cerita hantu serang yang engkau reka itu sangat menakutkan sehingga tidak dapat terlelap pada malam tersebut. Jadi, murid-murid sila perhatikan. Untuk ayat ini ialah ayat pasif yang cikgu gunakan untuk kata ganti nama diri yang kedua. Kita teruskan ya. Keterusan untuk kata kerja yang ketiga, iaitu gali. Cikgu pilih gali di sini. Dan ayat yang digunakan adalah ayat dialog. Okay, ia adalah ayat dialog. Dialog di sini maksudnya kalau kamu bina ayat dengan menggunakan ayat dialog, maksudnya kamu perlu adanya tanda petik. Okay, seperti yang ada di sini. Tolong gali parit yang tersumpat itu. Pesan ayah kepada abang. Maksudnya tanda petik itu mesti ada untuk ayat dialog yang anda bina. Bolehkah anda faham? Ada pertanyaan atau tidak? Selepas
Anda mengenali tentang kaedah cakayat. Jadi sekarang kita beralih kepada soalan morfologi. Sebelum kita beralih kepada soalan morfologi, biar kita kenal dulu apa itu morfologi. Morfologi merupakan antara cabang linguistik yang mengkaji struktur perbentukan kata. Tata Bahasa Dewan edisi baru telah mendefinisikan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan pergolongan kata. Dengan kata lain, morfologi adalah tentang kata. Morfologi adalah tentang kata. Jadi sekarang kita beralih kepada soalannya. Soalan morfologi adalah soalan yang pertama. Soalan pertama untuk bahagian A, kertas 2 BMSPM. Untuk soalan ini, untuk soalan ini, Anda akan diuji. Anda akan diuji kata, maksudnya soalan di sini dia akan bertanyakan tentang kata. Kata di sini kemungkinannya kata tanya, kata tunggal, kata terbitan, kata kerja dan sebagainya. Semua kata yang Anda pelajari. Soalan tersebut dia akan menguji kefahaman kamu tentang kata. Dan selepas kamu kenal pasti kata yang ditanyakan, yang diajukan, Anda perlu bina ayat. Bina ayat di sini, maksudnya ayat yang perlu dibina adalah berdasarkan arahan soalan yang berkaitan dengan petikan atau bahan yang diberi mengikut tema. Sebagai contoh tadi, kalau soalannya dia minta Anda kenal pasti kata kerja. Anda setelah kamu kenal pasti kata kerjanya, maksudnya kamu perlu membina ayat berdasarkan kehendak soalan. Kehendak soalan di sini bermaksud kata kerja yang Anda kesan. Jika soalan minta 3, kamu kena binakan 3 ayat berdasarkan kata kerja yang Anda carikan. Faham tak murid-murid? Lepas tu, panjang petikan atau bahan yang diberikan adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ayat tersebut, ayat yang dibina, semestinya ayat sendiri. Maksudnya, Anda tidak boleh mengambil ayat yang ada dalam petikan atau dalam keseluruhan kertas soalan. Tidak dibenarkan sekali. Jadi, murid-murid, Anda semestinya perlu, wajib untuk membina ayat sendiri berdasarkan kata yang dipilih. Boleh faham atau tidak? Seterusnya, jumlah ayat yang dibina adalah bergantung pada arahan dalam soalan. Contohnya, soalan kalau minta Anda menyatakan 3 kata kerja, maksudnya 3 ayat yang perlu kamu bina. Jika soalan minta kamu nyatakan, kamu senaraikan 5 kata adjektif contohnya, maksudnya kamu perlu membina ayat 5 ayat berdasarkan kata adjektif yang dipilih. Itulah maksudnya arahan dalam soalan. Seterusnya, jumlah markah untuk bahagian ini, untuk soalan morfologi ini adalah tidak tetap. Semuanya bergantung kepada kehendak soalan. Dan seterusnya, bentuk skema pemakahannya adalah bersifat analitik. Kita berfokus kepada tajuk tata bahasa yang perlu diberikan tumpuan untuk soalan 1, iaitu soalan morfologi. Soalan 1 seperti yang cikgu maklumkan tadi, soalan 1 adalah tentang morfologi. Morfologi itu ialah kata. Maksudnya soalan tersebut dia akan menguji kefahaman Anda tentang kata. Jadi, kata yang akan diuji adalah seperti kata ganti nama diri, kata bilangan, kata kerja, kata tunggal, kata majmuk, penjodoh bilangan, kata sendi, kata hubung, kata nama, kata adjektif. Okey, belum lagi, ada lagi ya.
Seterusnya, kata terbitan. Kata terbitan boleh dibahagi kepada 4 jenis. Kata terbitan berimbuhan awalan, kata terbitan berimbuhan akhiran, kata terbitan berimbuhan sisipan, dan kata terbitan berimbuhan apitan. Jika soalan menguji tentang kata terbitan, inilah 4 jenis yang akan diuji. Sama ada dia pilih sejenis, sama ada dia minta kata terbitan yang ada. Tidak semestinya. Seterusnya, kata akronim. Kata akronim juga akan diuji untuk soalan 1 morfologi. Selepas tu, kata ganda. Kata ganda juga akan diuji ya. Dan akhir sekali adalah kata tugas. Kata tugas. Kata tugas di sini boleh diuji tentang kata penyambung ayat, kata prakrausa, kata prafrasa, dan kata pasca kata. Maksudnya, murid-murid, anda semestinya perlu tahu setiap kata yang telah dipelajari dari tingkatan 4 dan 5. Jadi, selepas anda kenal pasti, selepas anda tahu tentang setiap kata ni, barulah anda boleh menjawab kehendak soalan yang diperlukan. Jadi, murid-murid, adakah apa-apa pertanyaan daripada anda semua? Seterusnya, adanya beberapa perkara yang perlu anda tahu sebelum anda menjawab soalan morfologi. Seperti yang diberitahu oleh cikgu tadi, perkara yang pertama, anda perlu baca arahan. Arahan adalah sangat penting. Mengapa? Jika anda tidak mengikut arahan, maksudnya anda berkemungkinan keluar tajuk. Keluar tajuk di sini maksudnya kamu tidak menjawab kehendak soalan. Apabila seorang tidak menjawab kehendak soalan, maksudnya markah adalah kosong. Maka tidak akan diberikan kepada jawapan yang salah. Jadi, anda semestinya langkah yang pertama bacakan arahan. Arahan tersebut anda boleh gariskan, anda boleh highlightkan, anda boleh kurungkan dan sebagainya. Untuk membuat tanda anda telah membacakan arahan tersebut. Selepas membaca arahan ini, anda perlu kenal pasti apakah keperluan jawapan. Apa yang diperlukan oleh jawapan di sini. Contohnya, andai kata seperti yang diberikan contoh tadi, cikgu sudah katakan, kalau soalan minta senaraikan 3 kata kerja contohnya. Senaraikan 3 kata kerja, senaraikan 5 kata adjektif, senaraikan 6 kata tugas contohnya. Jadi di sini anda perlu tahu berapa yang diperlukan. Kalau dia minta 3, kamu berikan 3. Kalau dia minta 5, anda berikan 5. Itu adalah keperluannya. Selepas itu, kamu perlu kenal pasti. Anda perlu kenal pasti kehendak soalan. Maksudnya, kamu perlu tahu kehendak soalannya untuk soalan morfologi ini tentang apa. Contohnya, andai kata, seperti yang cikgu katakan tadi, anda diminta untuk mengenaraikan 5 kata adjektif. Maksudnya, kehendak soalan di sini adalah 5 kata adjektif. Lepas tu, bina satu ayat daripada setiap perkataan yang anda pilih. Maksudnya, tadi 5 kata adjektif kan? Maksudnya, anda masih lagi perlu membina ayat 5 ayat berdasarkan 5 kata adjektif yang dipilih. Itulah maksudnya. Adakah anda faham? Selepas kita mengenal pasti keperluan jawapan, selepas kita mengenal pasti kehendak soalan dan seterusnya, kita tuliskan jawapan. Kita tuliskan jawapan. Kata adjektif contohnya 1, 2, 3, 4, 5.
Selepas senaraikan semua kata kerja, maksudnya senaraikan semua kehendak soalannya untuk 5 kata adjektif ini, seterusnya, kamu perlu bina ayat. Bina ayat. Apa itu ayat? Apa itu ayat sebenarnya? Ayat ini perlu mengandungi apa? Jadi, sekarang cikgu berikan jawapan untuk anda. Ayat, sesuatu ayat itu boleh dikatakan ayat. Bermaksud, ayat ini mesti ada subjek dan predikat sekurang-kurangnya. Tapi, kamu adalah tahap SPM. Kamu adalah tahap SPM. Kalau hanya setakat subjek dengan predikat adalah nampaknya kurang sikit. Jadi, kalau boleh, kita berikan keterangan. Kita berikan keterangan lanjut, keterangan lebih tentang ayat yang dihuraikan. Keterangan di sini kita boleh kaitkan dengan tempat, kita boleh kaitkan dengan masa, kita boleh kaitkan dengan tujuan. Sebagai contoh di sini, subjek. Subjek adalah orang yang melakukannya. Pelaku di sini. Predikat di sini kita boleh terbahagikan kepada adanya kata bantu. Kata bantu di sini sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Contohnya, kita boleh gunakan kata bantu telah, kita boleh gunakan kata bantu akan dan sebagainya. Kata kerja. Kata kerja di sini adalah kata perbuatannya. Okay, contohnya, subjek di sini adalah pemancing. Atau kamu nyatakan nama seseorang. Okay, lepas tu, pemancing itu telah, jadi di sini predikat, kata kerja kita boleh gunakan memancing contohnya. Objek di sini mungkin kita boleh gunakan ikan. Jadi pemancing itu memancing ikan. Memancing ikan, keterangan di sini kalau cikgu gunakan tempat. Okay, di tepi sungai contohnya. Jadi inilah bentuk, inilah contoh ayat yang boleh anda tuliskan, yang boleh lulus sebagai ayat, yang boleh dikatakan sebagai ayat untuk ayat yang anda bina. Dengan kata lain, maksudnya ayat tersebut semestinya adanya subjek, pandu, kerja, objek dan keterangan. Bolehkah anda faham apa yang diterangkan oleh cikgu, perkara yang diterangkan oleh cikgu di sini tentang ayat. Jadi murid-murid, pastikan anda tahu apa itu ayat sebelum anda bina ayat berdasarkan kata yang dipilih. Baiklah murid-murid, sekarang kita perlu mengalihkan fokus perbincangan kita kepada soalan tentang morfologi. Kali ini, cikgu akan berikan soalan morfologi tentang kata terbitan. Sebelum kita menjurus kepada soalannya, kita lihat dulu, kita fahami dulu apa yang dimasukkan dengan kata terbitan. Kata terbitan ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses berimbuhan, iaitu proses menggabungkan imbuhan pada kata dasar. Kata terbitan ini boleh dibahagi kepada 4, iaitu kata terbitan awalan, kata terbitan sisipan, kata terbitan akhiran dan kata terbitan apitan. Jadi di sini, kata terbitan ini untuk setiap jenis boleh dibahagi kepada kata terbitan kata terbitan untuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif juga. Maksudnya, selepas kita memberikan imbuhan kepada kata dasar ni, sama ada kita berikan imbuhan awalan ke sisipan, akhiran atau apitan, kata ini akan menjadi kata nama, kata kerja atau kata adjektif. Sebagai contohnya, imbuhan awalan, kata terbitan yang menerima proses perimbuhan awalan seperti pen, seperti men, seperti ter dan sebagainya. Manakala untuk imbuhan sisipan, proses perimbuhan sisipan di sini adalah seperti kita gunakan imbuhan EL, sisipan EL
imbuhan ER, imbuhan EM dan sebagainya. Manakala untuk kata terbitan yang menerima proses imbuhan akhiran. Akhiran di sini adalah seperti an, an, atau I itu I. Okay, jadi ini adalah sedikit contoh tentang akhiran, imbuhan akhiran. Manakala untuk imbuhan apitan. Imbuhan apitan di sini ialah sesuatu kata dasar telah menerima imbuhan awalan dan imbuhan akhiran sekaligus. Contohnya, padu. Okay, contohnya kata dasar padu. Kita berikan imbuhan awalan per, lepas tu berikan imbuhan akhiran an. Kata ini akan menjadikan perpaduan. Dan perpaduan ini selepas diberikan imbuhan apitan ini akan terus menjadi kata nama. Kata dasar ini akan selepas menerima imbuhan apitan akan menjadi kata nama berimbuhan apitan. Bolehkah anda faham? Ada pertanyaan ke? Murid-murid, inilah contoh soalan latihan yang pertama. Latihan pertama ni adalah tentang kata terbitan. Kata terbitan. Jadi, murid-murid masih ingat ke? Tadi cikgu ada terangkan apakah perkara yang perlu diberikan tumpuan semasa kita menjawab soalan morfologi. Masih ingat ke? Ya. Perkara yang pertama ialah anda perlu baca arahan. Baca arahan yang diberikan. Jadi, cikgu akan mulakan membaca arahan tersebut. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata nama berimbuhan apitan dan 2 kata kerja berimbuhan apitan. Kemudian, anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda, ingat anda, ini pun penting juga, anda tidak boleh menambahkan imbuhan, nampak tak? Menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Tidak boleh. Okay, jadi di sini, murid-murid sila berikan tumpuan. Kamu setelah kita membaca arahannya, langkah yang kedua, perkara yang kedua yang perlu kamu berikan tumpuan ialah anda perlu kenal pasti keperluan jawapan. Apa yang diperlukan oleh jawapan sekarang? Jawapan sekarang dia nakkan anda senaraikan kata nama berimbuhan apitan dan kata kerja berimbuhan apitan dan ayat. Binakan satu ayat daripada setiap kata perkataan yang anda pilih. Boleh ke? Setakat ini boleh ke? Jadi, selepas kita kenal pasti keperluan soalan. Jadi, kita perlu juga kenal pasti apakah kehendak soalan. Apakah kehendak soalan? Soalan di sini, dia minta anda nyatakan, senaraikan 2. Nampak tak? 2 kata nama berimbuhan apitan dan 2 kata kerja berimbuhan apitan. Lepas tu, bina satu ayat sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Maksudnya, kehendak soalan di sini ialah 2 kata nama berimbuhan apitan. 2 kata kerja berimbuhan apitan. Lepas tu, satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Adakah murid-murid sudah jelas? Ini dia. Murid-murid, anda boleh, seperti yang cikgu katakan tadi, anda boleh highlightkan, anda boleh gariskan, anda boleh kurungkan dan sebagainya untuk membuat tanda. Okay, untuk membuat tanda bahawa anda jelas tentang kehendak soalannya. Anda jelas tentang keperluan jawapannya. Anda jelas tentang arahannya. Jadi, anda tidak akan melakukan kesalahan sekiranya kita sudah membuatkan tanda untuknya. Baiklah, murid-murid, sekarang
biar kita sambung dengan kita lihat kepada petikan yang diberikan. Daripada petikan ini, cuba kita carikan, cuba anda carikan apa itu kata nama berimbuhan apitan yang ada dalam petikan ini. Apakah kata kerja berimbuhan apitan yang ada daripada petikan ini? Murid-murid, sila bacakan. Sila bacakan dengan teliti. Lepas tu, murid-murid boleh gariskan, boleh kurungkan juga, boleh bulatkan juga, boleh highlightkan juga kata nama atau kata kerja berimbuhan apitan yang anda carikan daripada petikan ini. Jadi, kita lihat, kita rujuk kepada petikan ini. Jika dibandingkan dengan rakyat negara-negara maju, rakyat Malaysia masih kurang minat membaca dalam aktiviti sehariannya. Oleh itu, kempen untuk meningkatkan minat untuk membaca diperkenalkan oleh kerajaan secara besar-besaran. Banyak perkara yang mengebakkan kita membaca. Antaranya termasuklah untuk memperoleh maklumat dan untuk bersantai. Bagi memantapkan penyelidikan dan penciptaan teori baharu, seseorang perlulah membaca pelbagai bahan bacaan. Inilah petikan yang diberikan. Jadi, murid-murid, sudahkah anda cari, sudahkah anda kesan kata nama berimbuhan apitan dan kata kerja berimbuhan apitan ke? Jadi, sekarang marilah kita mulakan. Kita mulakan dengan mencari kata kerja berimbuhan apitan terlebih dahulu. Apa dia? Apakah kata kerja berimbuhan apitan yang ada dalam petikan ini? Ya, yang pertama, dibandingkan. Dibandingkan. Di sini imbuhan apitan ialah didangkan. Nampak tak? Kata dasarnya adalah banding. Seterusnya, meningkatkan. Adakah anda betul? Meningkatkan. Imbuhan apitannya mendengarkan. Nampak tak? Okey, jadi di sini kita teruskan. Yang ketiga, diperkenalkan. Diperkenalkan juga kata kerja berimbuhan apitan. Dia memberikan, perkataan ini diberikan imbuhan apitan didangkan. Dipertangkan. Okey, lepas tu mengebakkan. Mengebakkan sama juga diberikan imbuhan apitan mendengarkan. Seterusnya memantapkan. Mendengarkan juga. Jadi di sini murid-murid, anda boleh lihat kata kerja berimbuhan apitan. Adanya 5. Adanya 5 kata kerja berimbuhan apitan. Kehendak soalan di sini dia nakkan 2. Jadi anda murid-murid boleh pilih 2 kata kerja berimbuhan apitan untuk dituliskan. Lepas tu bina ayat daripada kata kerja berimbuhan apitan yang dipilih. Boleh faham ke? Seterusnya, kita beralih kepada kata nama berimbuhan apitan. Yang pertama, penciptaan. Nampak tak? Dia juga memberikan imbuhan apitan pendengaan. Okey, jadi di sini ini adalah penciptaan. Apa lagi? Apa lagi, murid-murid? 2, kerajaan. Kata dasarnya adalah raja. Jadi, imbuhan apitannya ialah ke dan an. Imbuhan apitannya ialah ke dan an. Jadi, menjadikan kerajaan. Kerajaan ialah kata nama berimbuhan apitan. Murid-murid, ada lagi ke? Ada lagi kata nama berimbuhan apitan ke? Ya, ada. Penyelidikan. Nampak tak? Penyelidikan. Jadi, di sini penyelidikan kita memberikan imbuhan apitan pen dengan an juga. Okey, pen dengan am juga. Jadi di sini ini adalah kata nama berimbuhan apitan. Jadi murid-murid, anda boleh pilih 2 kata nama berimbuhan apitan dan 2 kata kerja berimbuhan apitan. Selepas anda pilih, anda perlu membina satu ayat
anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Maksudnya, di sini dua kata nama perimbuhan ampitan. Maksudnya, dua kata nama perimbuhan ampitan, anda perlu membina dua ayat untuk setiap kata nama perimbuhan ampitan yang dipilih. Sama juga, anda juga perlu membina ayat untuk dua kata kerja perimbuhan ampitan yang telah dipilih. Adakah anda jelas? Adakah anda jelas kehendak soalan di sini? Kalau jelas, baiklah. Okay, kita boleh teruskan dengan jawapannya sekali. Murid-murid boleh tuliskan jawapan anda. Anda boleh tuliskan jawapan anda atau cuba fikirkan apakah ayat yang boleh kita bina daripada kata nama atau kata kerja perimbuhan ampitan yang telah dipilih. Murid-murid, inilah contoh jawapannya. Inilah kata nama atau kata kerja yang dipilih oleh cikgu. Kata nama perimbuhan ampitan dan kata kerja perimbuhan ampitan. Tadi soalannya adalah minta, kehendak soalan di sini adalah minta anda senaraikan dua, betul kan? Senaraikan dua kata nama berimbuhan ampitan dan dua kata kerja berimbuhan ampitan. Jadi di sini, cikgu memilih pengelitikan dan kerajaan sebagai jawapan untuk kata nama perimbuhan ampitan. Manakala untuk kata kerja perimbuhan ampitan, cikgu pilih meningkatkan dan diperkenalkan. Jadi di sini, bagaimana cara untuk menuliskannya? Murid-murid, anda boleh lihat rujuk jawapan yang cikgu berikan. Mula-mula kita kena tuliskan kata yang dikehendaki, kata yang ditanyakan. Okay, jadi sini dia minta kata nama berimbuhan ampitan kan. Jadi murid-murid kamu tuliskan kata nama berimbuhan ampitan. Dia nakkan dua kan, jadi satu, dua apa dia. Lepas tu kata kerja berimbuhan ampitan. Kamu pun boleh tuliskan satu dan dua apa dia. Okay, lepas kita tuliskan kata nama atau kata kerja perimbuhan ampitan, seterusnya kita perlu bina ayat. Kita perlu bina ayat. Lihat ayat di sini. Kamu lihat cara cikgu menuliskan jawapan. Cara yang cikgu tunjukkan di sini adalah cara untuk anda menuliskan jawapannya. Selepas kita senaraikan katanya, kata. Okay, kita senaraikan dua kata nama perimbuhan ampitan dan dua kata kerja perimbuhan ampitan. Lepas tu, kita buatkan ayat. Kita bina ayat. Kita bina ayat kata nama perimbuhan ampitan terlebih dahulu. Ikut susunan yang ada. Ikut susunan yang setia ada. Jangan tukar susunan. Maksudnya, contohnya kata nama perimbuhan ampitan yang pertama adalah pengelitikan. Maksudnya, bina ayat yang kamu bina untuk yang pertama memang sememangnya adalah pengelitikan. Adakah anda faham? Adakah anda jelas apa yang dimasukkan oleh cikgu? Jadi, murid-murid, anda boleh bina. Contohnya, contoh ayat yang cikgu bina di sini ialah penelitian yang dijalankan oleh para saintis telah membawa penemuan sejenis vaksin yang dapat melawan virus COVID-19. Jadi, inilah contoh ayatnya, penelitian. Jadi, selepas murid-murid, selepas anda membina ayat tersebut, anda perlu gariskan kata yang dipilih ini, iaitu kata nama perimbuhan ampitan yang dipilih tersebut. Anda perlu gariskan dalam ayat ini. Kata yang dipilih itu perlu digariskan untuk menunjukkan bahawa inilah perkataan, inilah kata yang kamu pilih, lepas tu yang kamu bina ayat tersebut. Okay, inilah kata yang kamu pilih, lepas tu kamu bina ayat berdasarkan kata ini. Bolehkah anda faham? Sama juga untuk yang kedua, pihak kerajaan telah mengadakan gotong royong di kawasan pertempatan tersebut untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes di kawasan yang bertakung. Contohnya, okay, jadi di sini perkataan yang dipilih, yang cikgu pilih ialah kerajaan. Jadi kerajaan itu cikgu gariskan. Boleh faham ke? Dan seterusnya, ayat kata kerja berimbuhan ampitan. Ayat kata kerja berimbuhan ampitan. Okay, di sini sama juga. Okay, yang pertama, maksudnya
kata kerja yang pertama yang cikgu pilih ialah meningkatkan. Jadi semestinya contoh ayat atau bina ayat yang cikgu bina daripada kata kerja itu sememangnya meningkatkan. Cikgu Ajri telah mengadakan kelas tambahan penulisan untuk meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid-muridnya. Jadi istilah meningkatkan, kata kerja berimbuhan apitan meningkatkan yang cikgu pilih. Jadi di sini cikgu perlu gariskan. Perlu digariskan sama dengan murid-murid. Anda pilih mana-mana kata kerja berimbuhan apitan atau mana-mana kata nama berimbuhan apitan. Contoh ayat kamu, maksudnya ayat yang kamu bina tersebut, Anda perlu gariskan. Perlu gariskan kata yang kamu pilih. Mesti digariskan. Yang kedua, contoh ayat yang kedua. Komponen sastra perlu dikenalkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu untuk mengukuhkan pemahaman mereka dalam penterjemahan bahasa Melayu klasik. Jadi, untuk ayat 2 ini, apakah kata yang kamu pilih? Apakah kata yang cikgu pilih? Jadi di sini, cikgu telah memilih diperkenalkan. Jadi cikgu gariskan perkataan diperkenalkan. Jadi sama juga dengan murid-murid. Anda pilih apa? Anda pilih kata kerja perimbuhan apitan. Contohnya yang lain. Jadi kamu perlu gariskan juga. Perlu gariskan selepas Anda membina ayat tersebut. Adakah murid-murid faham? Adakah murid-murid jelas bagaimana atau cara format untuk menjawab soalan tersebut? Sekarang kita beralih kepada contoh yang kedua. Contoh kedua, latihan kedua untuk soalan morfologi. Untuk latihan ini, cikgu fokuskan kepada kata akronim. Kata akronim. Pernahkah murid-murid dengar atau faham apa itu kata akronim? Kata akronim ini sebenarnya adalah perkataan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata sehingga terbentuknya perkataan baharu yang boleh dilafazkan dengan utuh. Dengan kata lain, kata akronim ini adalah cantuman. Cantuman huruf awal, cantuman suku kata awal, cantuman huruf dengan suku kata dan sebagainya. Jadi, murid-murid, kita lihat di sini. Kata akronim sebenarnya boleh dibahagi kepada 4. 4 di sini. Satu adalah cantuman huruf awal perkataan bagi sesuatu rangkai kata. Contohnya, jambatan alam sekitar. Kita ambil huruf awalnya. J, A, S. Nampak tak? Jadi, kita jadikan JAS ni sebagai akronim. Sebagai akronim untuk jambatan alam sekitar. Boleh anda faham? Ini yang pertama. Yang kedua adalah gabungan atau cantuman suku kata awal sejumlah perkataan. Kita ambilkan suku kata awalnya. Okay, kita ambilkan suku kata awalnya. Contohnya, bernama. Okay, bernama. Bernama di sini kita ambilkan ialah akronim kepada Berita Nasional Malaysia. Okay, mana kita ambil? Kita ambil suku awalnya. Okay, suku kata awalnya ber. Okay, B-E-R, ber. Lepas tu kita ambil na. N-A, na. Lepas tu kita ambil ma. M-A, ma. Jadi menjadikan bernama. Nampak tak? Inilah akronimnya. Okay, lepas tu yang seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga ialah gabungan huruf dan suku kata sejumlah perkataan. Dia gabungkan atau dia cantumkan huruf dengan suku kata. Huruf dengan suku kata. Okey, kita lihat di sini. MARA. MARA, Majlis Amanah Rakyat. Jadi MARA di sini dia ambilkan M iaitu huruf pertama, A huruf pertama, lepas tu ra di sini adalah suku kata yang pertama. Jadi dia jadikan MARA ini adalah akronim kepada Majlis Amanah Rakyat. Nampak tak? Jelas ke? Okey, yang akhir sekali adalah
Jenis yang akhir untuk kata akronim yang akhir ialah gabungan huruf awal perkataan pertama dengan perkataan lain. Okay, dia ambilkan cantuman huruf awal dengan perkataan lain. Contohnya jenama. Contohnya jenama. Jenama kita adalah akronim kepada jenis nama. Dia ambilkan JE. JE di sini adalah huruf awal. Okay, huruf awal perkataan ini. Lepas tu nama ialah perkataan. Bila kita cantumkan, bila kita jadikan akronim, kata akronim di sini, dia akan menjadi jenama. Jadi jenama ini ialah kata akronim juga. Kata akronim kepada jenis nama. Jadi murid-murid, sudahkah anda faham apa itu kata akronim? Apa itu kata akronim? Sekiranya anda sudah jelas, anda faham tentang kata akronim. Sekarang kita terus membuatkan latihannya. Kita terus merujuk kepada latihan yang berkenaan dengan kata akronim. Ya murid-murid, ini adalah contoh soalan untuk kata akronim. Okay, contoh soalan latihan yang kedua tentang kata akronim. Jadi sama seperti soalan yang pertama, kita perlu bacakan arahan. Kita perlu bacakan arahan. Jadi kita lihat arahannya. Lihat poster di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata akronim. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Jadi di sini, selepas kita bacakan arahannya, langkah yang kedua, perkara yang kedua yang perlu kita berikan tumpuan ialah kita perlu kenal pasti apakah keperluan jawapan. Apakah keperluan jawapan? Jawapan di sini adalah tentang kata akronim saja. Dia nakkan kata akronim saja. Dan selepas kita mengetahui, kita kenal pasti keperluan soalan, jadi kita kena tahu apakah kehendak soalan di sini. Selepas kita tahu keperluan jawapan, jadi kita perlu tahu apakah kehendak soalan di sini. Okay, kehendaknya adalah dia minta anda nyatakan 3 kata akronim di sini. 3 kata akronim. Jadi, selepas kamu mengesan 3 kata akronim, anda diminta membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Jadi, murid-murid, kamu kena faham apa yang dimasukkan dengan kata akronim sebelum kamu carikannya. Jadi, sila ulang kaji balik kata akronim yang cikgu ajar sebelum ini. Jadi, kita lihat poster ini. Seterusnya, kita lihat poster ini. Poster Karnival Kejayaan dan Pendidikan. Daripada poster ini, kamu cuba carikan kata akronim yang ada. Kata akronim yang ada. Sekurang-kurangnya 3. Okey, kita cuba kesan di sini. Aktiviti menarik yang disediakan. Di sini dia tuliskan senang robik. Adakah senang robik ialah akronim? Ya. Okey, senang robik ialah akronim. Lagi, apa lagi? Sukanika, pameran institusi pengajian tinggi, temu dua terbuka, bengkel penampilan, pertandingan mewarna bagi tatika. Tatika, nampak tak? Tatika. Okay, tatika di sini adalah taman didikan kanak-kanak. Senam aerobik adalah senaman aerobik. Kedua-dua ini adalah akronim. Adalah kata akronim. Kita teruskan ya. Pemeriksaan kesihatan percuma, persembahan nyanyian dan kukiran. Kukiran di sini akronim ke? Ya. Kumpulan kita rancak. Okay, ini adalah akronim juga. Jualan makanan, peralatan elektronik, pelbagai jenama dan buku puisi, cerpen serta novel. Jadi di sini kita lihat jenama. Ya, jenama ialah akronim juga.
Jenama adalah akronim kepada jenis nama. Lepas tu, akhir sekali cerpen. Cerpen adalah akronim juga kepada cerita pendek. Jadi di sini untuk petikan ini, untuk soalan ini, kita dapat kesan 5 kata akronim. Kita dapat kesan 5 kata akronim. Tetapi kehendak soalan di sini dia minta anda nyatakan 3 saja, senaraikan 3 akronim. 3 kata akronim saja. Jadi, anda boleh pilih. Anda boleh pilih 3 kata akronim yang anda faham, yang anda rasakan boleh bina ayat untuk kata akronim ini. Okay? Soalan ini dia minta anda bina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Maksudnya 3 kata akronim, 3 ayat yang perlu anda bina untuk ayatnya. Okay, ayat sendiri. Jadi di sini, apakah kata akronim yang anda nak pilih? Cuba fikirkan, cuba carikan, cuba tentukan. Murid-murid, inilah jawapannya. Inilah contoh jawapan yang cikgu buat, yang dibuat oleh cikgu. Yang pertama, okay, seperti biasa, kita mesti tuliskan kata akronim. Kehendak di sini adalah kata akronim. Jadi, cikgu sudah pilih 3 kata akronim untuk soalan tersebut. Jadi, perkataan yang pertama ialah taktikal. Yang kedua, cerpen. Dan yang ketiga adalah senang robik. Okay, inilah kata akronim yang cikgu pilih. Lepas tu, lepas anda memilih kata akronimnya, kita perlu bina ayat. Okay, tadi kehendak soalan, arahan soalan minta anda bina ayat untuk setiap perkataan yang dipilih. Maksudnya dia minta 3 kata akronim. Maksudnya 3 perkataan yang telah dipilih dan kamu perlu bina 3 ayat untuk 3 kata akronim ini. Jadi susunannya kamu mesti ikut susunan yang ada pada kata akronim juga. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Kata akronim yang pertama. Taktikal. Jadi di sini cikgu binakan ayat. Puan Fatimah menghantar anak bongsunya ke datika yang berhampiran dengan rumahnya pada awal pagi. Nampak tak? Perkataan akronim di sini adalah taktikal. Kata yang dipilih, kata akronim yang dipilih, kamu perlu gariskan. Kamu perlu gariskan. Okay, seperti yang dibuat oleh cikgu ini. Yang kedua, Panitia Bahasa Melayu telah mengadakan pertandingan menulis cerpen peringkat sekolah dalam kalangan murid-murid menengah rendah sempena bulan bahasa baru-baru ini. Okay. Jika kamu kesan, ini adalah kata akronim cerpen. Okay, cerpen untuk cerita pendek. Jadi kita gunakan istilah cerpen yang dipilih ini, bina ayat. Okay, bina ayat. Selepas ayat itu dibina, kita gariskan. Gariskan kata tersebut saja. Okay, yang ketiga, contoh yang ketiga, ayat yang ketiga, aktiviti senam robik yang diadakan pada setiap hari Sabtu itu terpaksa dibatalkan kerana penularan pandemik COVID-19 yang kian menjadi-jadi. Jadi senang robik. Okay, senang robik yang cikgu pilih. Jadi, cikgu perlu gariskan selepas cikgu bina ayatnya. Sama seperti anda. Okay, sama seperti anda. Jika anda telah memilih kata akronim tersebut, lepas tu, selepas anda bina ayat, anda perlu gariskan. Anda perlu gariskan kata akronim yang dipilih. Boleh faham ke? Murid-murid, sekarang kita mengalihkan fokus kita kepada soalan sintaksis. Soalan sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat, tetapi juga hukum-hukum yang menentukan penyusunan perkataan dalam sesuatu ayat. Dengan kata lain, sintaksis adalah tentang ayat.
Manakala morfologi yang anda pelajari pada awal topik adalah tentang kata. Ingat ya, morfologi tentang kata, sintaksis tentang ayat. Jadi, soalan sintaksis boleh kita dapati dalam bahagian A, kertas 2 BM-SPM. Soalan sintaksis ini akan menguji kefahaman murid tentang ayat. Skop soalan atau skop item yang akan diuji adalah seperti susunan ayat, binaan ayat, ragam ayat. Ragam ayat di sini adalah seperti subjek dan predikat. Selain itu, pola ayat, ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dan sebaliknya, ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya, cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya. Inilah contoh-contoh soalan yang akan diuji. Yang akan diuji kepada murid. Yang akan diuji semasa SPM. Jadi, murid-murid, anda perlu mengenal pasti apakah skop soalan yang akan diuji sebenarnya untuk soalan sintaksis. Anda perlu mengenali, anda perlu memahami skopnya supaya anda lebih mudah untuk menjawab setiap soalan sintaksis. Seterusnya, soalan yang terdapat dalam petikan, soalan tersebut boleh terdapat dalam petikan. Maksudnya ialah mereka akan bagikan satu petikan untuk anda. Lepas tu, soalan yang diuji akan ditanyakan dalam petikan yang diberikan. Dan setiap soalan yang diuji adalah mengikut temanya. Adalah mengikut tema yang ada. Dan panjang petikan atau bahan yang diberikan adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Jumlah soalan adalah bergantung pada arahan dalam soalan juga. Jumlah markah tidak tetap. Semuanya bergantung pada kehendak soalannya. Bentuk skema pemarkahan adalah bersifat analitik. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu rumuskan. Cikgu rumuskan skop soalan. Skop soalan yang perlu diberikan tumpuan untuk bahagian sintaksis, iaitu soalan 2, bahagian sintaksis. Skop soalannya. Yang pertama, fokus yang pertama adalah tentang cerakingkan ayat mazmur kepada ayat tunggal. Apa yang dimaksudkan dengan cerakingkan? Cerakingkan di sini maksudnya pisahkan. Maksudnya, anda perlu pisahkan ayat mazmur yang diberikan kepada ayat tunggal. Maksudnya, ayat tunggal ni, selepas kamu menjadikannya sebagai ayat tunggal, maksudnya kita perlu keluarkan kata hubung. Kita perlu keluarkan kata hubung. Jadi, bermaksud, ayat tunggal ni dia tak ada lagi. Ayat ini tiada lagi kata hubung dalam ayat tersebut. Faham tak? Seterusnya, gabungkan ayat tunggal menjadi ayat mazmur. Ini adalah sebalik daripada fokus yang pertama. Yang kedua ini ialah kamu perlu gunakan kata hubung yang sesuai. Kata hubung yang sesuai untuk menghubungkan, untuk menggabungkan ayat tunggal yang diberikan. Ayat tunggal di sini mungkin kita boleh gunakan kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan 2 hingga 3 ayat tunggal supaya menjadi ayat mazmur. Itulah maksudnya. Bolehkah anda faham? Seterusnya, kita lihat yang ketiga. 3 adalah tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Dan yang keempat, tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Sebaliknya. Yang kelima ialah binaan biasa tukarkan kepada binaan songsang atau tukarkan binaan songsang kepada binaan biasa. Binaan songsang dengan binaan biasa. Binaan biasa di sini maksudnya ayat itu adalah mendahulukan subjek dan membelakangkan predikat.
Lepas tu susunan songsang ialah mendepankan predikat, membelakangkan subjek, itulah maksudnya. Lepas tu kita lihat yang seterusnya. Skop yang seterusnya ialah tukarkan perbualan. Perbualan itu ialah dialog. Atau dengan kata lain, cakap ajuk. Jadi, soalan mungkin minta anda tukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya. Seterusnya, fokus yang seterusnya ialah subjek dan predikat. Berkemungkinan juga soalan ini akan minta anda analisiskan subjek dan predikat yang terdapat dalam ayat yang diberikan. Jadi, pandai-pandailah anda kenal pasti apa itu subjek, apa itu predikat, ya. Dan seterusnya, skop yang seterusnya ialah nyatakan jenis ayat. Jenis ayat di sini adanya 4. Setiap kali akan diuji 4 jenis ayat. Yang pertama, ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah dan ayat tanya. Jadi, sama juga. Soalan akan memberikan satu bahan, satu petikan. Okay, akan gariskan. Okay, soalan ni akan membuat garisan. Lepas tu minta kamu mengenal pasti jenis ayatnya daripada ayat yang digariskan tersebut. Boleh faham ke? Dan seterusnya, pola ayat. Pola ayat juga adalah antara soalan yang perlu kita berikan tumbuhan. Pola ayat di sini boleh dibahagi kepada 4. Frasa nama dengan frasa nama dengan frasa kerja, frasa nama dengan frasa adjektif, dan frasa nama dengan frasa sendi nama. Jadi, sama juga soalan akan minta anda mengkaji sama ada frasa yang ada dalam ayat tersebut, iaitu pola ayatnya adalah frasa apa dengan frasa apa. Itulah kehendak soalannya. Bolehkah murid-murid faham setiap skop yang diberikan? Setiap skop yang perlu diberikan tumbuhan ni, sila berikan tumbuhan yang sebaik-baiknya supaya anda boleh memperoleh markah yang penuh untuk soalan 2, soalan sintaksis tersebut. Murid-murid, sekarang kita beralih kepada contoh soalan. Contoh soalan untuk soalan sintaksis. Cikgu akan memilih tajuk ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif dan ayat pasif. Tetapi sebelum kita beralih kepada latihan tentang soalan sintaksis, biar kita lihat dulu. Biar kita bincangkan terlebih dahulu apa itu ayat aktif, apa itu ayat pasif, dan bagaimana atau apakah langkahnya boleh kita gunakan. Apakah langkah yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan ayat aktif dan ayat pasif. Ini dia, soalan 2 sintaksis. Memang soalan sintaksis adalah terdapat pada soalan 2, bahagian A, kertas 2, BM-SPM. Ingat ya, jadi soalan 2 sekarang, cikgu fokuskan kepada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Seterusnya, ayat aktif ini anda perlu mengetahui apakah kandungan yang ada pada sesuatu ayat aktif. Ayat aktif terdiri daripada subjek. Semestinya ada subjek. Adanya pantu, kerja, objek dan keterangan. Seperti yang anda lihat, subjek, kerja dan objek semestinya ada dalam sesuatu ayat aktif. Tetapi kata pantu dengan keterangannya tidak semestinya dalam ayat aktif. Kadang-kala ada, kadang-kala tidak.
Ini adalah pembahagiannya yang terdapat dalam ayat atif. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana atau langkah menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Di sini, cikgu berikan 4 langkah. Kita perlu laksanakan 4 langkah untuk mendapatkan jawapannya, untuk mendapatkan jawapan ayat pasif. Langkah yang pertama, kita perlu mengkategorikan subjek, pandu, kerja, objek dan keterangan. Maksudnya, ayat aktif yang diberikan, langkah yang pertama, kamu kena kategorikan dulu. Mana subjek, mana kata pandu, mana kata kerja, mana objek dan mana kata keterangan. Okay. Selepas kita kategorikannya, langkah yang kedua, kita perlu mengenal pasti subjek. Subjek yang diberikan sama ada terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua atau ketiga. Siapa yang pertama di sini? Kata ganti nama diri pertama adalah merujuk kepada orang yang sedang bertutur, iaitu saya, kita, kami, peta dan sebagainya. Manakala kata ganti nama diri yang kedua adalah merujuk kepada orang yang diajak bercakap. Orang yang diajak bercakap, contohnya kamu, anda, engkau, kalian dan sebagainya. Kata ganti nama diri yang ketiga adalah merujuk kepada orang yang dibincangkan, iaitu orang yang ketiga. Orang ketiga ini tidak melibatkan dirinya dalam perbualan anda, tetapi anda sedang bercerita tentang orang ini. Dan orang ini ialah orang yang ketiga, iaitu kata ganti nama diri yang ketiga. Contohnya, mereka, dia, nama seseorang dan sebagainya. Jadi, selepas kita mengenal pasti subjeknya, seterusnya kita perlu menentukan formula. Formula di sini, apa dia? Apakah formula yang dimasukkan di sini? Formula yang ada, contohnya, sekiranya subjek yang anda kenal pasti adalah kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kata ganti nama diri pertama atau kedua. Jadi, formula yang akan kita gunakan ialah OBSKT. Objek, pandu, subjek, kerja dan keterangan. Yang ini, subjek, objek, pandu, subjek dan kerja. Kerja di sini kita perlu membuangkan, kita perlu buangkan imbuhan men. Sekiranya adanya akhiran pada kata tersebut, kita boleh kekalkan. Tapi imbuhan awalan men kita perlu buangkan. Contohnya, membacakan. Selepas menjadikan ayat pasif kata kerja tersebut, kata kerja pasif tersebut, kita akan tukarkannya menjadi bacakan. Sekiranya subjeknya ialah kata ganti nama diri pertama atau kedua. Boleh faham ke? Seterusnya, jika subjeknya ialah kata ganti nama diri yang ketiga, jadi formula yang kita gunakan ialah OBKST. Objek, pandu, kerja, subjek dan keterangan. Kata kerja di sini, kita masih lagi membuangkan imbuhan men. Tetapi, kita perlu imbuhkan, kita perlu gantikan dengan imbuhan awalan di dan diikuti dengan oleh. Sekiranya adanya akhiran, kita masih boleh kekalkan juga. Boleh anda faham? Jadi, selepas kita menjalankan 3 langkah ini, kita sudah tentukan formulanya. Jadi, murid-murid, anda sudah boleh mula menuliskan jawapannya. Menuliskan jawapan maksudnya kamu perlu menukarkan ayat aktif ini kepada jawapan ayat pasif. Bolehkah anda faham? Ada pertanyaan setakat ini ke? Ya, murid-murid, sekarang cikgu bagikan satu contoh untuk anda. Satu contoh ayat aktif untuk anda. Contohnya, kamu telah menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru pada awal pagi ini. Jadi di sini,
Maksudnya langkah yang pertama. Apa dia? Langkah pertama, kita kena kategorikan subjek, bantu, kerja, objek dan keterangan. Jadi di sini, untuk ayat ini, untuk ayat aktif ini, mana subjeknya? Jadi subjeknya ialah Kamal. Kamal. Jadi bantunya telah. Kata kerja menyiapkan. Kerja rumah yang diberikan oleh guru ialah objek dan keterangannya ialah pada awal pagi ini. Selepas anda mengenal pasti SPKOT, maksudnya kita boleh teruskan untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita perlu kenal pasti subjeknya. Subjek di sini iaitu Kamal. Kamal ialah kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu orang yang dibincangkan. Okay. Dia tidak melibatkan dirinya dalam perbualan tersebut. Dia hanya orang yang ketiga saja. Jadi, langkah yang ketiga, selepas kita mengenal pasti subjeknya, langkah yang ketiga kita perlu menentukan formulanya. Formula di sini disebabkan subjeknya ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi, formula yang kita akan gunakan ialah OBKST, objek bantu kerja subjek dan keterangan. Dan di sini susunannya kita mula dengan objek. Objek di sini adalah kerja rumah yang diberikan oleh guru, kan? Lepas tu bantu ialah telah. Seterusnya kerja. Kerja di sini seperti yang cikgu beritahu anda. Okay, yang cikgu beritahu kamu. Kerja, kata kerja membuang, bukan salah, maaf. Kata kerja menyiapkan di sini kita perlu membuangkan imbuhan men. Lepas tu kita ganti di dan diikuti dengan oleh. Jadi akan menjadikan, menyiapkan di sini akan dijadikan disiapkan. Boleh faham ke? Disiapkan oleh. Lepas tu kita akan diikuti dengan subjek, iaitu Kamal. Lepas tu diikuti pula keterangan. Keterangan di sini adalah pada awal pagi ini. Jadi, selepas kita mengenal pasti kesemuanya, mengikut setiap langkah di sini, jadi langkah yang akhir sekali, kita perlu tuliskan jawapan. Jawapan anda berbunyi, kerja rumah yang diberikan oleh guru telah disiapkan oleh Kamal pada awal pagi ini. Inilah jawapan untuk ayat aktif ini kepada ayat pasif. Inilah jawapan untuk ayat pasif. Bolehkah anda faham? Adakah anda betul untuk soalan tersebut? Ayat pasif. Sekarang kita berfokus kepada ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Terdapat dua jenis susunan ayat pasif. Yang pertama ialah OBSKT. Yang kedua ialah OBKST. Susunan ini adalah berdasarkan kepada subjek yang ada. Sekiranya subjeknya ialah kata ganti nama diri pertama atau kedua, bermaksud susunan ayat pasif ialah OBSKT, iaitu objek bantu subjek kerja dan keterangan. Manakala kata ganti nama diri ketiga, susunan ayat pasifnya ialah OBKST, objek bantu kerja subjek dan keterangan. Ini ialah susunan ayat pasif. Okay, susunan yang ada pada sesuatu ayat pasif. Adakah anda faham? Adakah anda ada pertanyaan untuk ayat aktif dan ayat pasif ini? Sekarang kita lihat, kita fokuskan kepada langkah. Langkah menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Bagaimana kita boleh menukarkannya? Apakah langkah yang boleh kita gunakan untuk menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif? Untuk menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif adalah lebih senang, adalah lebih ringkas. Jadi, bagaimana kita buat?
Okay, langkah yang pertama sama seperti ayat aktif kepada ayat pasif. Langkah yang pertama kita perlu mengkategorikan. Mengkategorikan OBSKT atau OBKST. Seperti yang cikgu katakan tadi, susunan subjek dengan kerja itu adalah berdasarkan kepada kata ganti nama diri yang diberikan. Jadi, selepas mengenal pasti sama ada susunan ayatnya adalah OBSKT atau OBKST, jadi kita perlu susunkannya. Kita perlu susunkannya menjadi SBKOT. Subjek, bantu, kerja, objek dan keterangan. Ini adalah susunan ayat aktif. Subjek, bantu, kerja, objek dan keterangan. Jadi, selepas kita susunkannya, untuk bahagian K, untuk bahagian kata kerja, untuk kata kerja yang diberikan, kita semestinya berikan imbuhan men untuknya. Contohnya, kalau kata kerja itu adalah untuk kata ganti nama diri pertama dan kedua, maksudnya kita buangkan imbuhan men kan? Jadi, kalau dalam situasi seperti ini, kita menukarkannya menjadi ayat aktif. Jadi, kita hanya perlu bubuhkan imbuhan men untuk kata kerja yang ada. Manakala, untuk kata ganti nama diri yang ketiga, kita gunakan di dan oleh kan? Di, lepas tu diikuti dengan oleh. Jadi, di sini sama juga. Kita perlu buangkan imbuhan di, kita buangkan yang diikuti dengan oleh itu. Di dengan oleh itu kita buangkan. Kita gantikan dengan imbuhan men saja. Kita gantikan dengan imbuhan men. Jadi, selepas kamu tukarkannya, selepas kamu jalankan semua langkah ini, maksudnya langkah yang akhir sekali ialah tuliskan jawapan. Jawapan untuk ayat pasif. Jawapan untuk ayat pasif, ya? Boleh faham ke? Sekarang kita lihat contohnya. Okay, kita lihat kepada contoh soalan ayat pasif kepada ayat aktif. Jadi kita lihat di sini. Latihan bola sepak telah dibatalkan oleh jurulatih itu kerana cuaca tidak mengizinkan pada petang itu. Jadi, apa yang perlu anda buat? Langkah yang pertama, kita mengkategorikan sama ada kategori ini adalah OBSKT atau OBKST. Kamu lihat, latihan bola sepak ialah objek. Telah bantu. Dibatalkan oleh kerja kan? Kerja. Jadi, jurulatih itu ialah subjek. Subjek. Jadi, kerana cuaca tidak mengizinkan pada petang itu keterangan. Selepas mengenal pasti susunan ayat pasif ini, kita langkah yang kedua, kita menyusunkannya semula. Kita susunkannya dalam bentuk SBKOT. Subjek, bantu, kerja, objek dan keterangan. Selepas kita susun, semestinya dia akan menjadi jurulatih itu subjek telah bantu dibatalkan oleh kerja latihan bola sepak objek kerana cuaca tidak mengizinkan pada petang itu adalah keterangan. Ayat itu akan menjadi jurulatih itu telah dibatalkan oleh latihan bola sepak kerana cuaca tidak mengizinkan pada petang itu. Pelik kan? Kalau di dengan oleh itu tidak ditukarkan, okay, tidak dibuang. Maksudnya jurulatih itu akan menjadi kesian kan? Sebab dia terpaksa dibatalkan oleh latihan. Kesian betul jurulatih ini. Jadi, untuk mengelakkan kesilapan ini, kita perlu berikan imbuhan men, okay, kepada kata kerja ini. Maksudnya, imbuhan di dan yang diikuti dengan oleh kita perlu buangkan. Kita perlu buangkan. Kita perlu gantikan dengan imbuhan awalan men sahaja. Jadi, kata kerja ini akan menjadi membatalkan. Kata kerja ini akan menjadi membatalkan. Jadi, selepas kita menjalankan semua langkah ini, maksudnya kita boleh mula tuliskan jawapan. Jawapan untuk ayat aktif ini. Jawapannya ialah, jurulatih itu telah membatalkan latihan bola sepak kerana cuaca tidak mengizinkan pada petang itu. Boleh anda faham ke untuk soalan ini?
Murid-murid, sekarang kita beralih kepada soalan sintaksis. Contoh soalan sintaksis. Di sini cikgu berikan soalan sintaksis tentang ayat atif untuk menguji kefahaman anda tentang ayat atif yang kita belajar sebentar tadi. Jadi sekarang kita ulang kaji balik apakah ayat atif dan bagaimanakah kita boleh menukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Sama seperti soalan morfologi. Langkah yang pertama, kita perlu baca arahan. Kita masih perlu bacakan arahan. Arahan di sini ialah baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kenal pasti 3 ayat aktif dan tukarkannya kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi di sini, apa yang perlu anda buat? Selepas kita baca soalan, langkah yang kedua, kita perlu kenal pasti keperluan jawapan. Apakah keperluan jawapan di sini? Ialah ayat aktif ditukar kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Selepas kita menentukan, selepas kita mengenal pasti keperluan jawapannya, jadi sekarang kita perlu kenal pasti apakah kehendak soalan di sini. Apakah kehendaknya? Untuk soalan ini dia minta 3, itulah kehendaknya. Dia minta 3 ayat aktif. Maksudnya anda perlu carikan 3 ayat aktif. Anda perlu carikan 3 ayat aktif dan menukarkannya menjadi ayat pasif. Nampak tak? Tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi, anda perlu bacakan petikan yang diberikan, bahan yang diberikan. Lepas tu, anda mengesan 3 ayat aktif. 3 ayat aktif. Mana-mana 3 ayat aktif. Lepas tu, kamu pilih 3 ayat aktif dan seterusnya kamu menukarkan 3 ayat aktif ni kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Itulah kehendak soalan. Itulah kehendak soalan. Jadi di sini, murid-murid sila bacakan petikan yang diberikan. Sila bacakannya dan tapakan mana ayat aktif yang anda nak pilih. Yang anda nak pilih. Di sini, cikgu telah memilih pertumbuhan makanan dan pertanian FAQ menganggarkan sebanyak 1.4 bilion tan makanan dibajukan oleh masyarakat sedunia. Okay, ini adalah tentang yang cikgu pilih, ayat aktif yang cikgu pilih. Ayat aktif yang cikgu pilih. Apa lagi? Yang kedua, rakyat Malaysia perlu mengambil iktibar daripada situasi rakyat di benua Afrika yang kelaparan dan kebeluran. Jadi di sini inilah ayat aktif yang kedua yang dipilih oleh cikgu. Yang ketiga, masyarakat di negara maju lebih banyak membaja makanan berbanding dengan negara miskin yang kebanyakan rakyatnya hidup dalam kelaparan dan kebeluran. Jadi inilah 3 ayat. Okay, inilah 3 ayat aktif yang cikgu pilih. Lepas tu, cikgu akan cuba fikirkan. Anda pun boleh cuba fikirkan bagaimana kita nak tukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Sekarang kita akan berbincang tentang latihan tadi. Latihan tadi meminta anda menukarkan ayat aktif, 3 ayat aktif yang anda carikan kepada 3 ayat pasif. Jadi di sini ayat yang pertama ialah pertumbuhan makanan dan pertanian menganggarkan sebanyak 1.4 bilion tan makanan dibajukan oleh masyarakat dunia. Jadi di sini langkah yang pertama kita harus mengkategorikan SPKOT. Jadi subjeknya di sini untuk ayat ini ialah pertumbuhan makanan dan pertanian. Kata kerjanya menganggarkan dan objeknya ialah sebanyak 1.4 bilion tan makanan dibajukan oleh masyarakat dunia. Jadi selepas mengkategorikan subjek, pandu, kerja, objek dan keterangan di sini, kita perlu kenal pasti
subjeknya ialah kata ganti nama yang keberapa. Untuk ayat ini, subjeknya ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi, untuk kata ganti nama yang ketiga, kita perlu gunakan formula OBKST. OBKST. Jadi, untuk ayat ini, tiadanya bantu, tak adanya keterangan. Jadi, kita hanya perlu adanya OK dengan S sahaja. Jadi, jawapannya semestinya sebanyak 1,4 bilion tan makanan dibajakan oleh masyarakat dunia dianggarkan oleh pertumbuhan makanan dan pertanian. Itu adalah ayat pasif. Jawapan untuk ayat pasif bagi ayat yang pertama. Manakala untuk ayat yang kedua, masyarakat di negara maju lebih banyak membaja makanan berbanding dengan negara miskin yang kebanyakan rakyatnya hidup dalam kelaparan dan kebeluran. Jadi di sini untuk ayat ini sama juga, kita mengkategorikan dulu subjek masyarakat di negara maju lebih banyak membaja kerja. Makanan ialah objek berbanding dengan negara miskin yang kebanyakan rakyatnya hidup dalam kelaparan dan kebeluran. Jadi di sini ini ialah T. Jadi subjeknya ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi semestinya kita gunakan formula OBKST. Jadi jawapannya ialah makanan lebih banyak dibaja oleh masyarakat di negara maju berbanding dengan negara miskin yang kebanyakan rakyatnya hidup dalam kelaparan dan kebeluran. Dan yang seterusnya, ayat yang ketiga, ayat atif yang ketiga. Rakyat Malaysia subjek perlu bantu mengambil kerja iktibar daripada situasi rakyat di benua Afrika yang kelaparan dan kebeluran. Jadi ini ialah objek. Dan di sini subjeknya masih lagi kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi formula yang kita gunakan masih lagi OBKST. Dan jawapannya ialah iktibar daripada situasi rakyat di benua Afrika yang kelaparan dan kebeluran perlu diambil oleh rakyat Malaysia. Inilah jawapan untuk soalan tersebut, iaitu menukarkan ayat atif, 3 ayat atif yang dipilih, lepas tu menukarkannya menjadi ayat pasif. Baiklah, selepas kita mengenal pasti ayat aktif kepada ayat pasif, jenis soalan sintaksis yang kedua yang akan cikgu fokuskan ialah ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan biasa ialah ayat yang mempunyai subjek yang mendahului predikat. Susunan ini mematuhi hukum DM. Hukum DM di sini ialah subjek di bahagian yang diterangkan, manakala predikat ialah unsur yang menerangkan. Ayat susunan songsang adalah sebalik daripada ayat susunan biasa. Maksudnya, ayat susunan songsang ialah bahagian predikat ayatnya atau sebahagiannya dibawa ke bahagian hadapan ayat, menjadikan subjek ayat tidak lagi di bahagian hadapan ayat. Adakah murid-murid faham apa yang dijelaskan di sini? Ini dia. Maksudnya adalah kalau ayat itu adalah ayat susunan biasa, maksudnya semestinya dia adalah dalam nombor 1, 2, 3, iaitu akan bermula dengan subjek, predikat dan keterangan. Maksudnya ini ialah susunan ayat aktif. Susunan ayat aktif. Okay, sekiranya kita nak tukarkan subjek, kita nak tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Bagaimana kita buat? Kita lihat di sini. Oh, banyaknya nombor. Okay, banyaknya nombor. Asasnya ialah 1, 2, 3. 1, 2, 3 untuk susunan ayat. Untuk susunan ayat biasa. Okay, ayat bersusunan biasa. Yang biasa itu dia akan mula dengan subjek, lepas tu predikat, lepas tu keterangan. 1, 2, 3. Nampak tak? Okay, maksudnya langkah yang pertama, anda perlu analisiskan subjek, predikat dan keterangan. Okay, itu adalah langkah yang pertama. Okay, langkah yang pertama. Seterusnya, anda perlu
kenal pasti. Okay, anda perlu kenal pasti, anda perlu memilih. Okay, anda perlu memilih nombor yang anda nak. Okay, anda boleh pilih nombor formula yang anda nak. Contohnya 231, 312, 321, 231. Apa maksudnya di sini? Cikgu bagikan satu contoh untuk anda. Subjek contohnya, Ali tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Ali tidak hadir ke sekolah kerana sakit perut. Contohnya, kerana sakit perut. Contohnya. Jadi di sini Ali adalah subjek. Tidak hadir ke sekolah ialah predikat. Lepas tu keterangannya ialah kerana sakit. Kerana sakit perut. Contohnya. Jadi di sini kalau kita nak tukarkan ayat susunan biasa ni kepada ayat susunan songsan, selepas kita kategorikan, selepas kita menganalisiskan setiap subjek, predikat dengan keterangan ini, jadi langkah yang kedua anda boleh pilih. Anda boleh menentukan nombor yang anda nak. Okay, di sini contohnya 213. Maksudnya jawapan kamu akan menjadi predikat tadi adalah tidak hadir ke sekolah Ali kerana sakit perut. Kalau untuk 312 akan menjadi kerana sakit perut Ali tidak hadir ke sekolah. Kalau 321 ialah kerana sakit perut tidak hadir ke sekolah Ali. Dan yang ketiga, yang akhir sekali ialah 231. Predikat, keterangan dan subjek. Predikat di sini ialah tidak hadir ke sekolah. Keterangannya kerana sakit perut. Lepas tu barunya Ali. Okay, barunya Ali. Jadi di sini untuk situasi ini, untuk menjadikannya ayat susunan songsan, jadi kita boleh tentukan sama ada nak 213, sama ada nak 312, sama ada nak 321, atau sama ada kita nak tuliskan 231. Jadi anda hanya perlu pilih satu saja. Satu saja ayat susunan songsan. Selepas kamu menganalisiskan ayat susunan biasa ini. Bolehkah anda faham? Jadi sekarang kita lihat pula kepada ini. 123. Mengapa 123 kalau kita tukarkannya menjadi 132? Bolehkah? Tak boleh. Salah. Tidak boleh sekali. Tidak dibenarkan sekali. Kita hanya gunakan yang 4 tadi. Kalau 132, kita tuliskan jawapan untuk 132. Maksudnya jawapan anda adalah salah. Mengapa anda salah? Mengapa anda salah? Ini. Salah kerana subjek masih kekal di hadapan. Syarat untuk songsan ialah subjek mesti beralih. Subjek itu mesti beralih. Kalau tidak beralih, subjek itu dia kekal di depan ayat untuk ayat susunan songsan. Maksudnya ayat anda adalah salah. Ayat susunan songsan anda adalah salah. Sila ingat, sila berikan tumbuhan di sini. Jadi, sekarang kita lihat juga kepada latihan 4, iaitu contoh soalan yang kedua. Okay, untuk soalan sintaksis. Yang soalan sintaksis ini adalah tentang ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsan. Jadi sama juga dengan soalan tadi. Langkah yang pertama kita bacakan arahan.
Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Tukarkan ayat susunan biasa yang bergaris, nampak tak? Yang bergaris kepada ayat susunan songsan tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi di sini kita perlu menukarkan ayat susunan biasa ni yang telah digariskan ni kepada ayat susunan songsan. Jadi bagaimana kita buat? Inilah jawapannya. Okay, inilah jawapannya. Ayat susunan songsan. Jadi, yang pertama, jika anda leka dengan dunia kita, waktu belajar atau bekerja akan tergugat. Jadi, yang ini cikgu gunakan 312. Okey, cikgu gunakan 312. Yang kedua, akan mengganggu minda seseorang, kedakihan internet. Yang ini sebab soalannya ayat susunan biasanya hanya adanya 1 dan 2. Jadi semestinya jawapannya tak ada pilihan. Kita hanya boleh tukarkan, kita hanya perlu mendepankan predikat, membelakangkan subjek. Itu saja, iaitu 21. Okey, lepas tu yang ketiga, perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab, kemudahan kita agar memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Okey, yang ini cikgu gunakan 213. Okey, 213. Maksudnya perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab ialah 2. Kemudahan kita ialah 1. Agar memberikan kebaikan kepada diri sendiri ialah 3. Jadi jawapan di sini ialah 213. Kalau kamu nak menjadikannya sebagai 231 pun boleh. 213 pun boleh. Ini hanya salah satu, salah satu nombor yang anda pilih. Sama ada kamu boleh pilih 4 pilihan tadi. Boleh pilih 4 pilihan tadi. Pilih antara satu saja cukup. Untuk menjawab soalan tentang ayat susunan songsan. Ya, murid-murid, beginilah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sesi pembelajaran tentang soalan sintaksis dan soalan morfologi. Diharapkan sesi pengajaran ini boleh memberikan manfaat, boleh memberikan sedikit ilmu kepada murid-murid tentang soalan sintaksis dan soalan morfologi supaya anak-anak murid boleh menjawab soalan BM, SPM, KSSM ini. Cikgu doakan anak-anak murid berjaya. Anak-anak murid boleh memperoleh markah yang penuh untuk soalan sintaksis dan soalan morfologi. Terima kasih.